Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita telah selesai membicarakan tentang solat jenazah. Sekarang kita masuk fasal ke-53, cara mengkebumikan jenazah. Cara paling ringkas dan cara paling sempurna untuk mengebumikan jenazah. Faslun. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala. Faslun, aqallal qabri, cara paling ringkas untuk mengebumikan jenazah. Hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba'. Memadai dengan lubang yang dapat menghalang bau mayat dan dapat melindunginya daripada binatang buas. Kalau dua kaki umpamanya, ini dua hasta. Dua hasta ni lebih kurang lebih kurang hampir 3 kaki, lebih kurang 2 kaki lebih. Kalau banyak ini, maksudnya dalamnya itu. Maksudnya daripada atas ni, lubang kat sini sejauh sini. Dalam sedalam itu, kalaulah itu memadai untuk tidak digali oleh binatang mayat itu dan baunya pun tidak keluar, itu sudah memadai. Ya. Tetapi yang paling sempurna begini, wa akmaluhu, dan cara yang paling sempurna, qamatun wa bastatun. Ukuran dalamnya sedalam, apa dia? Sedalam orang yang berdiri. Kalau kita berdiri itu kan, dan mengangkat tangan. Kita berdiri dan angkat tangan. Dalam juga tu. Ya. Selalu kita sebut 6 kaki bawah tanah. Selalu kita sebut begitu. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Kemudian pipi mayat diletakkan di tanah. Itu yang kita sebut dalam kain kafan tadi tu, nanti akan dibuka dan mukanya, pipinya didekatkan kepada tanah. Wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah. Wajib dihadapkan mukanya ke arah kiblat. Baik. Liang dikubur ada 2. Satu namanya lahat, tu yang kita sebut liang lahat, iaitu lubang yang digali di sisi kubur untuk diletakkan mayat dengan menghadap kiblat. Begini ya. Katalah ini lubang kubur. Di sini kiblat. Maka dibuat dekat sini, ditoreh tanah dekat sini. Di sinilah diletak mayat menghadap ke kiblat. Gitu ya. Itu namanya lahat. Kalau syak, digalikan di sini. Kita akan tunjuk gambarnya nanti. Itu ya. Baik. Satu lagi syak, iaitu lubang syak, iaitu liang yang digali di tengah kubur, tu. Dia dilihat, kalau tanah itu keras, elok dibuat di tepinya itu. Tapi kalau tanahnya tak kuat, boleh runtuh, eloklah buat di tengah-tengah macam tu. Cara lahat lebih afdal daripada syak jika tanah keras. Jika tidak, maksud jika tanah tidak keras dan boleh runtuh, cara syak lebih afdal. Jenazah hendaklah dikeluarkan daripada keranda dari sebelah kepala. Buka keranda tu, ya, kemudian daripada kepala tu dikeluarkan. Untuk menurunkan mayat ke dalam kubur, kaki mayat diturunkan terlebih dahulu. Mengiringkan badan mayat di sebelah rusuk kanan dan menghadap kiblat. Begitulah yang terbaik kalau kita boleh tidur cara begitu, ya. Ketika itu bacalah beberapa kali bismillah dengan nama Allah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sebut tadi. Syak. Ni syak di tepi sebegini. Di tepinya itu mohon maaf. Syak itu di tengahnya itu. Kalau lahat macam tu, lahat di tepinya itu. Ni real ni, mayat real ni. Nanti diletakkan bongkah seperti bongkah simen ataupun kayu, dikimbuskan ke dalamnya itu. Tengoklah hadirin, kita tengok mayat yang
yang dah ditaruh di situ pun kita rasa dah insaf dah ya. Yang lahat di sebelah kanan kita ni, yang syak ni lahat ya. Baik. Ini gambar yang lain. Jadi yang lahat di sebelah kanan kita ni, ra'sul mayit. Cuba tuan-tuan tengok ra'sul mayit tu. Ra'sul mayit, kepala mayat. Itu, Masya Allah. Kemudian ditutuplah dengan batu ke ataupun kayu, nanti diletak tanah di situ. Allahu Akbar. Ni, inilah kepala mayat. Sebab dia akan menghadap kiblat. Kiblat ke sebelah sana tu. Baik. Inilah ada gambaran yang dikatakan macam mana tu. Gambaran, ini lahat ni. Ada yang buat lekukkan juga di lahat tu. Ada yang tak buat lekuk. Tapi kalau buat lekuk macam tu lebih bagus. Dia di tepi tapi dia buat lekuk untuk mayat tu stable. Ya, mayat tu dia tak bila letakkan mengiring, dia akan ikut cara mengiring itu ya. Baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda dimakamkan dalam lahat. Lahat cara tepi tadi, dan diletakkan batu bata padanya dalam lahatnya itu. Ada yang mengatakan 7 batu bata. Kemudian mereka menutupnya dengan tanah, menjadikan kubur baginda sedikit tinggi dan menjiruskan dengan air. Ya. Ini satu jengkal daripada tanah tingginya itu, supaya membezakan mana satu kubur, mana satu tanah biasa. Ini adalah pintu. Tuan-tuan, kalau kita berdiri dekat lubang tu, di situ bukannya makam Nabi, tidak. Apa tujuan lubang-lubang tu? Kan ada tanda kat sini makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Yang lubang tu maksudnya, kalau lubang tu dipanjangkan ke belakang akan bertemu dengan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lubang yang kedua tu, lubang disebut situ makam Sayyidina Abu Bakar, ya, tempat kita bagi salam. Kalau dipanjangkan ke depan, ke dalam lagi, akan bertemulah garis lurusnya tu ya, bertemu dengan wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar, begitu juga. Dipanjangkan itu akan bertemu dengan wajah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sebab kita bagi salam, kalau dengan orang hidup kita akan bagi salam berdepan. Begitu juga dengan orang meninggal dunia. Jangan bagi salam di kaki, di perut, ataupun di belakang kepala, tidak. Menghadap kubur. Tolong diingat pesan saya ini ya. Ini kubur. Ini kiblat. Ini kiblat. Kita bagi salam di sini. Sebab bila kiblat di sini, mayat akan mengiring. Sini kepala, sini kaki. Maka kita bagi salam, berdiri dekat kepala di sini. Assalamualaikum. Kita bagi salam ya. Jangan berdiri di perut dan jangan berdiri di kaki. Dan jangan berdiri di belakang ini, tak elok. Sebab bagi salam di belakang kepala orang tak elok. Itu ada adab-adabnya tu ya. Ini makam ni, makam Rasulullah. Ini kalau panjang lagi akan kena muka Rasulullah SAW. Nak telik-telik tak dapat. Sebab apa ni, dalam tu ada lagi tiga lagi benteng dalam tu. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Gini. Kita berdiri di sini. Ini tadi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Baik. Yang ini kita enlargekan yang ini. Yang tiga tu, yang itu. Ini adalah tembok yang pertama. Ini tembok yang pertama tu ya. Maksudnya kita dekat bab tu, tuan-tuan, kan bab bakek tu kan. Nombor 11, 12, 13. 11 tu lubang tadi tu, lubang ni. Lubang makam Rasulullah tu. Yang 12 lubang makam Sayyidina Abu Bakar. Yang 13 lubang makam Sayyidina Umar. Yang ini 13 tu. Jadi kalau kita nak telik bukan nampak pun, sebab dia ada benteng yang pertama, ini benteng yang kedua, ini benteng yang ketiga, benteng yang keempat, 4 lapis sebenarnya. Barulah di situ ada makam. 3 makam, makam Nabi dan makam 2 orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nombor 11 tadi ini
Kalau dipanjangkan, akan kena muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya tadi. Itu yang kita bagi salam situ tu. Yang ke-12, kalau dipanjangkan akan kena muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ke-13, muka Sayyidina Umar bin Khattab. Inilah dia gambaran ketika kita menziarahi Nabi dan dua orang sahabat Nabi. Kalau kita telik-telik, memang tak nampak. Tak nampak pun makamnya tu. Yang nampak apa tu? Yang nombor 1 tu. Tembok tu. Dalam tembok nombor 1 ada lagi tembok nombor 2. Nombor 2 ada lagi tembok nombor 3. Dan lepas nombor 3 ada lagi lapis nombor 4. 4 lapis ada kat situ. Boleh ya hadirin? Inilah keadaan mayat di dalam kubur. Batu atau tanah sebagai bantal untuk melekatkan pipinya ke tanah. Kan saya sebut tadi rusuk kanan kan di bawah. Jadi tali pengikat tu diikat di atas supaya nanti dibuka. Jadi di bahagian belakang mayat supaya jangan tergolek ya. Kalau kita buat dekat lahat, memang kita buat lekuk sedikit. Kalau kita buat dekat syak pun buat lekuk juga. Tengah-tengahnya tu. Supaya mayat dapat mengiring seperti itu. Masya-Allah ya. Seperti tidur. Makruh jika dibaringkan badan mayat di sebelah rusuk kiri. Sebab bila rusuk kiri, dia jadi terbalik. Walaupun menghadap kiblat. Kita nak menghadap kiblat sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Dada dan muka mayat menghadap ke arah kiblat. Jika mayat tidak menghadap kiblat, wajib digali semula dengan syarat mayat belum lagi berubah atau belum lagi berbau busuk. Jika sudah berubah, tidak boleh dibongkar lagi. Oleh kerana cara lahat lebih afdal, yang dekat tepi dinding, dekat dinding tanah tu, muka dan kedua kakinya hendaklah disandarkan ke tembok kubur dan bahagian tubuh yang lain dijauhkan dari tembok tersebut. Betul lah tu. Menghadap ke arah tepi kubur. Sunat menyandarkan punggungnya dengan tanah. Maksudnya ambil kepalkan tanah besar, agak besar, letak kat situ, kat punggung dia. Sunat juga meletakkan tanah di bawah kepalanya seperti bantal. Haram dikebumikan dua mayat dalam satu kubur. Jaga. Sama ada kedua-duanya lelaki atau seorang lelaki dan seorang perempuan. Walaupun ada hubungan mahram, kecuali jika ada hajat seperti tanah perkuburan sudah sempit, terlalu ramai yang meninggal dunia, itu tidak mengapa. Itu tak boleh hadirin ya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Antaranya ialah kan nanti setiap seorang akan ditanya oleh malaikat. Sebab itu kita sunat dan baguslah untuk dikuburkan di dekat dengan kubur orang soleh, supaya keberkatan orang soleh di sebelah kubur kita tu menjala dekat kita juga. Itu ya. Ini disebut di dalam kitab, kalau tak silap saya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada sebut dalam kitab Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari. Kalau rahmat turun dekat kubur tu, paling kurang kita mendapatlah juga tempias rahmat itu. Ya. Baik. Makruh meletakkan tikar atau hamparan atau bantal bersama mayat di dalam kubur, dikira membazir. Sebab tikar tu boleh guna untuk yang lain pula, hamparan tu ya, bantal yang betul-betul. Makruh juga meletakkan keranda di dalam kubur kerana ia boleh membawa kepada pembaziran. Saya teringat lagi di kampung saya masa kecil dulu orang letak keranda. Sebab di kampung kami ada kubur tu kena air, tanahnya tak berapa nak kuat, jadi bolehlah. Jadi dengan kayu-kayu tu bubuh dalam tu. Kecuali jika tanah di situ basah, baru tak sah sebut, atau berayak, atau terlalu lembut, atau mayat sudah kaput, atau mungkin boleh dibongkar oleh binatang buas jika tidak menggunakan keranda. Jika seseorang melihat mayat yang sedang diusung ke kubur, sunat dia berdiri sehingga hilanglah mayat tersebut daripada pandangannya, atau sehingga mayat tersebut diletakkan di dalam kubur sebagai tanda menghormatinya. Sunat orang yang berada di tepi kubur membuat 3 kepal tanah dan meletakkan ke dalam kubur. Sambil membaca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, tanah ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Gitu. Daripada tanahlah kami menjadikan kamu, kata Allah. Dan kepada tanahlah kami mengembalikan kamu, tanah ke tanah. Dan daripada tanahlah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain, iaitu pada dibangkitkan al-ba'thu. Akan dibangkitkan
manusia daripada kubur masing-masing menghadap ke padang mahsyar. Keadaan yang dibolehkan untuk menggali semula kubur. Faslun. Yumbashul mayyitu li arba'i khisalin. Menggali semula kubur mayat dibolehkan jika ada 4 sebab. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Untuk dimandikan jika jasadnya belum berubah. Rupanya tak dimandikan lagi, wajib mandi. Tapi kalau mayat masih utuh, kalau tidak, serahkan pada Allah. Litaujihihi ilal qiblah. Untuk menghadapkan mukanya ke arah qiblat sama juga. Selama mayat tu masih elok. Kalau dah pecah, dah apa semua, tidak perlu. Lil mali idza dufina ma'ahu. Untuk mengambil harta yang tertanam bersama mayat. Contohnya jam tangannya ataupun mungkin gigi emasnya. Itu ya, kalau tidak memudaratkan. Lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha. Untuk menyelamatkan janin kandungan yang dikubur bersama mayat perempuan. Wa amkanat hayatuhu, tapi syarat jika ada kemungkinan janin tersebut masih hidup. Kalau dah meninggal tak payah lagi. Hukum meminta pertolongan dalam bersuci. Yang di sini saya pun jadi hairan juga ya. Setelah tajuk yang panjang-panjang, bersuci pun sudah sebenarnya, tapi masuk lagi pasal yang kelima ya. Wallahu alam, apa hikmahnya? Wallahu alam. Patah balik tajuk bersuci yang dulu. Faslun. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Hukum meminta pertolongan di dalam bersuci ada 4. Mubahatun, harus. Wa khilaful awla, khilaf awla. Kalau khilaf awla, tinggalkan lebih baik. Wa makruhatun, makruh. Wa wajibun, wajib. Apa maksud semua ni? Maksud yang harus, khilaf awla, makruh, wajib dalam meminta pertolongan ketika bersuci, apa maksudnya? Dijelaskan oleh Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Fal mubahatu, harus, apa dia? Hiya taqribul ma'. Minta pertolongan, tolong dekatkan air sini. Boleh. Khilaful awla, hiya sabbul ma' ala nahwil mutawaddi'. Khilaf awla, menyalahi yang lebih utama ialah meminta pertolongan untuk menuang air kepada orang yang berwuduk. Itu khilaf awla. Wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Makruh ialah meminta kepada orang lain untuk membasuh anggotanya. Kecuali dia sakit. Wal wajibah hiya lil marid, hiya lil maridi 'inda al-'ajzi. Wajib bagi orang yang sakit jika dia tidak mampu, kalau tak dia tak solat sebab tak ada wuduk dan sebagainya. Ketika itu wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah pun kita selesai bab yang kedua, kita masuk pada bab yang keempat, iaitu zakat. Selepas bab zakat, bab puasa. Selepas puasa, tamatlah pengajian kitab Safinatun Najah. Sebab pengarang kitab memang menulis sampai bab puasa saja. Haji tidak. Adapun ulama-ulama lain untuk menambahkan, melengkapkan rubuk ibadat lagi adalah dengan haji. Dalam buku Al-Faqir pun kita pun ikut cara ulama lain juga, iaitu biar lengkap. Walaupun itu bukan tajuk asal dalam kitab Safinatun Najah. Ya, kita tengok. InsyaAllah ini kita akan baca zakat dan baca puasa. Nanti esok sebelum kita khatam tengah hari, kalau kita sempat bab haji, kita akan baca. Ya, InsyaAllah sempat. Mari kita lihat bab zakat. Bab zakat tidak panjang. Pengertian zakat dari segi bahasa, kata terbitan daripada kalimah zakah. Zakah maksudnya suci dan subur. Termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat. Pembayar zakat dan penerima zakat semua dapat kebaikan. Dari segi syarak, nama bagi harta yang tertentu, satu, diambil daripada harta yang tertentu. Dua, menurut peraturan-peraturan yang tertentu. Tiga, diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerimanya. Empat. Itu ya, bukan sembarang. Ada 8 asnaf zakat. Harta yang wajib dikeluarkan zakat. Faslun. Al-amwalu allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 jenis. An-na'amu, binatang ternakan. Wan-naqdani, emas dan perak. Wal mu'asyarat, buah-buahan dan tanaman, makanan asasi. Wa amwalut tijarah, harta perniagaan.
wajibuha, yang wajib dikeluarkan daripadanya, rubu' usyur. Rubu' usyur 1/4. Qimati urudi tijarah, daripada 10, iaitu 10 daripada harta perniagaan. 2.5. Kita boleh kalkulate sendiri nanti. Rikas dan harta wal ma'dan, harta galian. Rikas ini harta yang tertanam dalam tanah. Harta yang wajib dikeluarkan zakat, binatang ternakan, emas dan perak, naqdan, buah-buahan dan tanaman asasi, termasuklah beras, gandum dan sebagainya. Harta perniagaan, harta rikas dan galian. Kadar zakat binatang ternakan. Ini siapa yang ayahnya ataupun diri sendiri, tuan-tuan puan-puan yang ada bisnes binatang-binatang begini untuk korban dan sebagainya. Tahulah apa yang saya sebutkan ini. Kita secara laju saja ya. Kalau ada dia untanya 5 ke 9 ekor. Yang penting 5 ke atas. 5 sampai 9. Seekor kambing. Kambing kibas berumur 1 tahun. Kalau 10 ekor, antara 10 sampai 14, 2 ekor kambing. 15 sampai 19, 3 ekor kambing. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. 25, ni bisnes besar ni. 25 sampai 35, seekor bintu mahad. Apa dia? Unta berumur 1 tahun. Besar tu ya. Kalau dia ada unta 46 sampai 45. Zakatnya 1 ekor labun. Apa dia? Unta berumur 2 tahun. Saya tak ingat lagi. Waktu kami mengaji kitab Allahu Akbar. Kitab fiqh dengan guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marwu Al-Banjari. Ya, Al-Yaqutun Nafis. Kitab Al-Yaqutu An-Nafis. Sampai bab zakat ni, masya-Allah ya, la uzaki 'ala Allah syai'an. Beliau kalau bab matematik, kalau bab kira-kira macam ni sangat cekap. Guru mulia kita Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marwu Al-Banjari. Ketika beliau tanya kami, 36 ekor, berapa kena bayar zakat? Kita kena hafal 36 situ berapa rumusnya? Seekor bintu labun, iaitu unta berumur 2 tahun. Kalau unta tu sebanyak 53, kat mana? Masuk kat mana tu? Dia masuk yang 46, antara 46 dengan 60. Seekor hiqqah. Apa dia seekor hiqqah? Unta berumur 3 tahun. Tu. Kalau dia punya 61 ke 75 ekor unta, 1 ekor jaz'ah, iaitu unta berumur 4 tahun. Kalau 76 sampai 90, 2 ekor bintu labun. Kalau 91 sehingga 120 ekor, banyak betul ni saudagar ni, 2 ekor hiqqah. 121 sehingga 129, 3 ekor bintu labun. 130, 2 ekor bintu labun dan seekor hiqqah. Lebih 130. Masya Allah, ini saudagar ni ya. Setiap 40 ekor unta, seekor bintu labun. Setiap 50 ekor unta, seekor hiqqah. Tuan-tuan ya, kadang-kadang kita tak ni sangat. Sebab kita pun tak bela kambing. Kalau yang bela pun tak sebanyak yang kita ada kat sini. Ya, Masya Allah. Baik. Ini lembu dan kerbau pula. Kalau ada 30 ekor ke 39 ekor, zakatnya 1 ekor tabi'. Apa dia? Lembu jantan berumur 1 tahun. Atau boleh juga 1 ekor tabi'ah, iaitu lembu betina berumur 1 tahun. Kalau daripada 40 ekor sampai 59 ekor dia ada seekor musinnah, iaitu lembu betina berumur 2 tahun. Kalau 60 ekor, 2 ekor lembu berumur 1 tahun. Lebih daripada 60, ni tadi 60, ni lebih daripada 60, setiap 30 ekor lembu, seekor lembu berumur 1 tahun. Setiap 40 ekor lembu, seekor lembu berumur 2 tahun. Rumusnya mudah je, kita nak ingat. Cuma kita tak mengingatnya sebab kita pun dalam suasana Malaysia ni tak sampailah begitu ya, jarang kita tengok.
yang banyak sebegini. Sekarang kambing dan biri-biri. 40 ekor sehingga 120 ekor kambing biri-biri ataupun kambing dan biri-biri atau biri-biri seekor kambing. 121 sampai 200, 2 ekor kambing. 201 sampai 399, 3 ekor kambing. 400, 4 ekor kambing. Lebih daripada 400. Setiap 100 ekor kambing, maka seekor kambing. Kalau 500 ekor, 5 ekor kambing. Dia kira begitu senang ya. Baik. Kadar emas dan perak. Kalau emas 1 tahun di mana keduanya disimpan tidak digunakan langsung. Kalau digunakan untuk perempuan tu tak kena zakat. Nisabnya 20 dinar atau 85 gram emas. Kadar yang perlu dibayar 2.5% daripada kadar keseluruhan simpanan. Untuk perak 200 dirham. Yang kalau untuk emas 20 dinar, 85 gram emas. Tapi ini 200 dirham. Lebih kurang 588 gram perak. Kadarnya 2.5% daripada kadar keseluruhan tadi itu. Kadar zakat buah-buahan, iaitu anggur dan kurma sahaja. Tanaman makanan asasi, ya. Haulnya tidak menentu. Zakat dikeluarkan setelah hasil diambil daripada ladang atau kebun. Nisab 825 kg, tidak termasuk berat kulit, biji dan batang serta hendaklah ia dikeringkan. Kadar zakat 10% daripada jumlah berat timbangan. Jika pengairannya menggunakan kos perbelanjaan seperti pengambilan bil air, pembayaran bil air, kadar zakat ialah 5%. Agak murah ya, agak sedikit. Ini sekadar untuk tuan-tuan tahu saja ya. Siapa yang ada kebun tu, beringatlah ada yang perlu dizakatkan. Kadar zakat harta rikas. Haul tidak ada zakat dikeluarkan setelah harta ditemui. Gali-gali tengok macam ada harta karun ni. Itu ya, harta rikas namanya. Sama seperti nisab emas dan perak, iaitu 588 gram perak kalau kita ni. Itu nisab dia tu. Kadar zakat 20% daripada jumlah nilai harta tersebut. Zakat harta rikas wajib dikeluarkan segera setelah ia ditemui. Kadar zakat harta galian. Haul tidak ada zakat dikeluarkan setelah ditemui. Nisab sama seperti nisab emas dan perak, iaitu 85 gram emas dan 588 gram perak. Kadar zakat 2.5%. Zakat fitrah, ini lebih dekat dengan kita lah sebab kita akan bayar setiap Ramadan ataupun hujung Ramadan. Ini tambahan je, tak ada dalam kitab ya. Syarat wajib zakat fitrah. Baik, kerana ini tambahan, saya tak baca. Ini tambahan saja. Ini ada dalam kitab Matan Ibn Abi Syuja'. Ya, saya baca terjemah je. Wajib mengeluarkan zakat fitrah kerana 3 perkara. 1, Islam. 2, terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Selagi tak tenggelam, belum wajib. Ada lebih banyak makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya itu. Wajib, ini zakat apa ni? Zakat fitrah. Wajib bagi orang itu membayar zakat untuk dirinya dan orang yang menjadi kewajipan kepadanya untuk memberi nafkah kepadanya dari kalangan orang Islam dengan kadar secupak daripada makanan asas negerinya. Lupa lagi saya nak bawa cupak. Mudah-mudahan saya ingat esok supaya kita sukat cupak tu banyak mana. Ya, insya-Allah. Jadi kalau ada ayah ibu di rumah, kitalah yang bayar zakat untuk ayah dan ibu, anak-anak dan sebagainya ya. Baik. Syarat wajib zakat fitrah. Islam. Terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, ada lebih makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu, hari raya itu. Baik. Terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, iaitu hidup pada akhir bulan Ramadan,
sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, dan permulaan Syawal apabila matahari sudah terbenam pada akhir Ramadan. Baik. Dia mesti hidup dalam tempoh ini. Dia paling last dia hidup, kalau dia hidup jugalah, pada pagi Syawal tu. Matahari sudah terbenam pada akhir permulaan bulan Syawal. Ya. Hidup pada akhir Ramadan tu masuk matahari tutup akhir. Dan dia hidup lagi pada maghribnya tu, permulaan bulan Syawal, iaitu apabila matahari sudah terbenam pada akhir Ramadan. Orang ini kalau dia hidup lagi, matahari tu masuk tenggelam habis itu akhir bulan Ramadan, sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, kemudian masuk matahari tu, dia dan dengan 2 waktu ni meninggal orang itu. Orang ini kena zakat. Kena bagi zakat fitrah kat dia lah. Sama juga dengan baby. Baby yang lahir itu, dia dapat 2 waktu ini. Sama juga dengan orang yang kahwin. Bila dia kahwin, bertemu 2 waktu ini, maka wajiblah suami bayar zakat untuk isteri. Sebab dia sempat dua masa ini. Bagi anak yang lahir setelah terbenam matahari, setelah terbenam, dia bukan lahir sebelum terbenam, atau akad nikah setelah terbenam matahari, akad nikah bapa kepada anak yang baru lahir itu, kalau untuk anak tu, suami kepada perempuan yang dikahwini itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi anak dan isterinya kerana tidak sempat bertemu dengan waktunya. Apa dia? Akhir Ramadan ketika terbenam matahari. Ini zakat fitrah begitu. Dia mesti dan sempat akhir Ramadan, ni sebelum terbenam matahari dan terbenam matahari. Terbenam matahari habis terbenam, kan itu masuk malam. Ini namanya malam raya. Ini namanya akhir Ramadan. Ya. Kalau budak itu lahir ya di sini. Bagi anak yang lahir setelah terbenam matahari, dia cuma dapat 1 waktu ni je. Sebelum terbenam ni, dia tak pun hidup waktu tu, tak payah dibagi zakat. Sama juga untuk orang yang kahwin. Sementara nak ambil waktu cantik. Mungkinlah bagi sebagian orang, dia bertemu Ramadan dengan Syawal. Maka dia kahwin setelah Syawal tu. Bila terbenam tu, setelah terbenam. Sebelum tu tak kahwin lagi. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat pada isterinya itu. Kecuali dia kahwin sebelum maghrib. Selepas maghrib masih hidup lagi isterinya, dia dah wajib bayar zakat. Sama dengan budak yang baru lahir tadi tu. Dia sempat 2 waktu. Sebelum nak maghrib, dia pun keluar. Lahirlah dia tu. Dan dia hidup lagi ketika selepas maghrib. Itu dibayar zakat. Kalaulah dia lahir sebelum maghrib, sebelum masuk matahari dia pun meninggal, tak wajib. Sebab dia cuma sempat 1 sahaja. Boleh. Kalaulah orang itu kahwin sebelum maghrib, tak tahulah apa cerita, contoh ya, beberapa minit sebelum masuk maghrib, masuk matahari, diceraikan isterinya itu. Ataupun bercerai keduanya. Dia tidak wajib bagi zakat fitrah pada isterinya. Sebab cuma dapat 1 waktu, tidak waktu yang kedua. Baik ya. Ini dihadam elok-elok ni. Janin yang masih ada di dalam kandungan tidak wajib dibayar zakat fitrah. Bahkan sekiranya ia sudah keluar sebahagiannya sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Dan sebahagiannya keluar setelah terbenam matahari. Pun tidak wajib dikeluarkan zakat untuknya kerana kedua-dua keadaan tadi menunjukkan kelahiran janin belum sempurna. Ya? Muslimah tahulah. Baby kan, dekat nak maghrib dia keluar separuh. Lepas maghrib, baru keluar keseluruhannya. Tak. Sebab tidak sempurna. Ya? Janin dia belum sempurna. Itu sebahagian keluar sebelum terbenam. Sebahagian keluar setelah terbenam. Tidak dibayar zakat.
orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan, ya, tidak wajib dikeluarkan zakat untuknya kerana dia tidak sempat hidup pada permulaan bulan Syawal. Masya Allah. Samalah juga tidak wajib bayar zakat kepada orang yang meninggal dunia pada malam hari raya. Malam raya tu dia meninggal. Tak. Malam raya tu apa dia? Malam maghrib itulah, ya. Atau anak yang baru lahir pada malam hari raya. Kerana keduanya cuma dapat satu juzuk bahagian daripada Syawal sahaja. Tetapi tidak mendapat juzuk daripada Ramadan. Sebab-sebab wajib menanggung zakat fitrah orang lain. InsyaAllah dalam 3 minit lagi kita berehat sekejap, ya. Kita mula tadi bila, ya? Oh, terlepas dah kita ni. Masya Allah. Tak apalah. Hadirin, supaya kita segar, dalam 3.30 kita minta izin rehat sekejap, ya. Dalam 7 minit begitu baru kita mula balik. Sampai pukul 4. Pukul 4 rehat sekejap lagi. 5 minit baru kita habis sampai 4.30 insyaAllah. Tuan dan hamba, wajib bagi sayyid tuan mengeluarkan zakat fitrah untuk hambanya. Perkahwinan, wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitrah untuk isterinya. Kekerabatan, kaum kerabat, wajib bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang masih kecil atau yang gila, sebab macam budak kecil juga. Orang gila tu macam budak kecil. Kesimpulannya, sesiapa sahaja yang berkewajipan memberi nafkah kepada orang lain, dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Persoalan, boleh tak kita bayar zakat kepada kawan kita yang miskin? Tak ada hubungan apa pun, hubungan kawan. Jawabnya boleh. Tapi dengan syarat dibagi tahu. Kita tengok ada 3 orang kawan kita. Seorang ni, kawan kita 3 orang jadi ahli keluarga lah. Jadi ketua keluarga lah masing-masing. Seorang ni anak 5 tapi hidup Masya Allah sederhana, ya. Tidaklah mewah. Malah termasuk dalam kategori miskin contoh. Yang kedua ni anak lagi ramai. 10 orang Masya Allah. Yang ini 7 orang. Kita pun rasa kesian dengan mereka. Nak sponsor mereka zakat. Boleh tak? Boleh. Boleh jawapannya. Tapi syarat minta izin. Syekh, boleh tak anak nak minta izin? Tahun ni anak bayar zakat satu keluarga, Syekh? Dia pun kata, ya ke? InsyaAllah. Seorang baru RM7. Ya. Kita pun yang kedua kita minta izin juga 10 orang. Ini berapa orang tadi? 7 orang kita minta izin. Boleh. Jadi pergi dekat Amil. Tuan Amil, saya nak bayar untuk 3 keluarga. Ini ramainya, bilangan keluarganya sebegini. Ini amountnya. Di Selangor kami biasanya seorang dibayar RM7. Nilai satu cupak, nilai beras di situ, ya. Jadi RM7. Boleh? Boleh. Tapi dengan syarat mereka izinkan. Tak boleh senyap-senyap, tak boleh. Sembunyi-sembunyi tak boleh. Tiba-tiba surprise, tak. Manalah tahu dia dah bayar dulu. Jadi kalau kita dah bayar, dia tak perlu bayar lagi. Duit mereka boleh simpan. Hadirin, kita berhenti dahulu di sini. Kita rehat dalam 7 minit. Kita akan sambung semula selepas ini insyaAllah, ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.